Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang kepada para penonton yang sudi melihat YouTube saya kali ini. Semoga kalian semua berada dalam keadaan yang sihat dan baik-baik je. Okey, alkisahnya, video kali ini saya bawakan satu kelainan yang mana hari ini saya akan mengajar sesuatu kepada kalian semua. Orang kata, biarlah hidup kita ni dapat memberi sesuatu yang bermanfaat kepada orang lain, yang mana ada satu hadis ni, dia cakap sampaikanlah walau sepotong ayat, macam tu. Jadi, sebelum saya mulakan pengajaran saya kali hari ni kan, saya akan tunjukkan kepada para penonton tentang realiti masyarakat kita tentang pengetahuan mengenai bacaan Al-Quran. Jadi, apa tunggu lagi? Jom kita tengok. Huda, boleh tolong bagi Ustazah jawapan berapakah harakat bagi bacaan Mad Jaiz Mufasil? Mad Jaiz Mufasil kita baca dengan kadar 2, 4 dan 5 harakat Ustazah. Setahu saya, Mad Jaiz Mufasil kita baca dengan 4 dan 5 harakat je. Berdasarkan sketsa sebentar tadi, kita dapat melihat bahawa ada pelajar yang mulai rusing tentang berapakah harakat yang sebenar bagi Mad Jaiz Mufasil. Jadi, hari ini saya akan mengajar tentang adanya perbezaan dan persamaan bacaan dalam Al-Quran, yang di mana terdapatnya bacaan mengikut riwayat Thariq Syatibi dan juga riwayat Thariq Jazari. Jadi, perbezaan yang terdapat pada kedua-dua Thariq ini ialah yang pertama dari segi takbir. Pada pendapat Thariq Syatibi, mereka berpendapat bahawa untuk tidak membaca ucapan takbir apabila berlakunya majlis khatam. Tetapi lain pula bagi Thariq Jazari, yang mana mereka berpendapat bahawa adanya lafaz takbir di majlis khatam Al-Quran bermula dari bacaan surah Ad-Duha hingga surah An-Nas. Perbezaan yang kedua pula ialah dari segi bacaan Mad Jaiz Munfasil. Bagi Thariq Syatibi, mereka berpendapat bahawa Mad Jaiz Munfasil dibaca dengan 4 atau 5 harakat. Manakala bagi Thariq Jazari, mereka membacanya dengan 2 harakat sahaja. Sebagai contoh, Qalu amanna, itu untuk Thariq Syatibi. Lain pula untuk Thariq Jazari, iaitu Qalu amanna. Seterusnya ialah bacaan mad wajib muttasil. Bagi Thariq Syatibi, mereka berpendapat bahawa apabila bacaan diwasalkan, kita perlu baca dengan 4 atau 5 harakat. Apabila bacaan diwaqafkan, kita perlu membacanya dengan 6 harakat. Sebagai contoh, apabila bacaan diwasalkan, wasawaun alaihim. Apabila bacaan diwaqafkan, wasawa. Bacaan ini sama seperti Thariq Al-Jazari. Selain itu, bab idgham nun sakinah dan tanwin. Pada bab bacaan ini, Thariq Syatibi dan Thariq Jazari sama-sama membacanya dengan kaedah idgham tanpa gunnah. Pada bab saktah pula, Thariq Syatibi dan Thariq Jazari sama-sama mempunyai tempat saktah yang sama, iaitu pada kalimah surah Al-Mutaffifin ayat 14, iaitu kalla bal rana ala. Selain itu, dari surah Yasin ayat yang ke-52, mimma ruqadina. Selain itu, daripada surah Al-Qiyamah ayat 27, wa qila man raq. Dan yang terakhir ialah dari surah Al-Kahfi ayat yang pertama, iaitu yaj'al lahu 'iwaja. Seterusnya, Thariq Syatibi dan Thariq Jazari membaca dengan izhar apabila bertemu dengan nun yang terpilih. Iaitulah pada kalimah yang pertama, ketika menyambungkan bacaan Yasin dengan wal Qur'anil Hakim. Sebagai contoh, Yasin wal Qur'anil Hakim. Yang kedua, apabila ketika menyambungkan bacaan nun kepada wal qalami wa ma yasturun. Macam ni. Nun wal qalami wa ma yasturun. Dia secara izhar dan bukan secara idgham. Perbezaan yang seterusnya ialah terdapat pada kalimah salasila.
bagi Thoriq Syatibi, apabila bacaan diwaqafkan, huruf alif perlu dihazafkan. Sebagai contoh, salasila. Ataupun ithbat dengan huruf alif, iaitu dengan mengekalkan huruf alif. Bagi Thoriq Jazari pula, ketika bacaan diwaqafkan, perlu untuk menghazafkan huruf alif. Selain itu, pada kalimah dha'fan ataupun dha'fa, Thoriq Syatibi membacanya dengan huruf dha itu boleh dibaca dengan baris fathah, iaitu baris atas, ataupun baris dhammah, iaitu baris hadapan. Tetapi, baris fathah lebih diutamakan. Contohnya, dha'fan, dha'fa. Bagi Thoriq Jazari pula, huruf dha kekal dengan bacaan barisnya fathah, iaitu baris atas. Perbezaan lainnya ialah pada kalimah firqin. Di sini, Thoriq Syatibi membacanya dengan dua wajah, iaitu wajah yang pertama, ra dibaca tebal, iaitu dengan firqin. Dan wajah yang kedua, ra dibaca dengan nipis, iaitu firqin. Tetapi, bacaan ra nipis ataupun yang kita lebih dikenali sebagai huruf tarqiq, iaitu ra tarqiq, lebih diutamakan, iaitu firqin. Manakala huruf ra dibaca tebal dengan Thoriq Jazari. Perbezaan kali ini ialah pada huruf ain dalam kalimah tertentu. Bagi Thoriq Syatibi, huruf ain itu dibaca dengan 4 dan 6 harakat. Malah 6 harakat itu diutamakan. Tetapi tidak pula bagi Thoriq Jazari. Ia dibaca dengan 4 harakat sahaja. Sebagai contoh yang pertama iaitu huruf ain pada kalimah kaf ha ya ain sad, iaitu seperti kaf ha ya ain sad. Contoh yang kedua, huruf ain pada kalimah ain sin qaf, iaitu ain sin qaf. Tetapi kalau bagi Thoriq Jazari, ia dibaca dengan 4 harakat, iaitu kaf ha ya ain sad. Contoh yang kedua, ain sin qaf. Selain itu, perbezaan dapat dilihat antara kedua Thoriq pada kalimah ta'manna. Apabila Thoriq Syatibi membaca kalimah itu dengan cara ishmam ataupun raum. Ataupun raum itu kita lebih dikenali sebagai ikhtilas. Antara dua wajah ni, kaedah raum ataupun ikhtilas lebih diutamakan. Selain itu, Thoriq Jazari pula dibaca dengan kaedah ishmam. Bagi yang tertanya bagaimanakah kaedah ishmam dan raum ini, baca ishmam ni ialah dengan kita memuncungkan kedua bibir setelah membaca secara sukun pada huruf yang akan dimuncungkan tersebut. Contohnya, la ta'manna. Lain pula pada raum. Bacaan dengan ar-raum atau ikhtilas ni, kita perlu memperdengarkan huruf dengan kadar 1/3 harakat sehingga orang di hadapan kita dapat mendengarnya. Contohnya, la ta'manna. Macam tu. La ta'manna. Selain itu, kita dapat lihat pada kalimah irkam ma'ana, yang di mana Thoriq Syatibi dan juga Thoriq Jazari membacanya secara idgham, iaitu memasukkan huruf ba itu ke dalam mim, iaitu dengan membacanya irkam ma'ana. Baiklah, selain daripada kalimah irkam ma'ana tadi, kali ini kita dapat lihat kalimah yalhadzalika, yang di mana Thoriq Syatibi dan juga Thoriq Jazari juga membacanya dengan secara idgham, iaitu dengan membacanya yalhadzalika. Seterusnya ialah pada kalimah musaytirun, yang di mana Thoriq Syatibi mempunyai dua wajah. Yang pertama, musaytirun ini sad itu dibaca dengan sad. Yang kedua, huruf sad itu dibaca dengan huruf sin, iaitu seperti musaytirun, tetapi bacaan dengan huruf sad diutamakan. Manakala bagi Thoriq Jazari pula, huruf sad bagi kalimah musaytirun itu dibaca dengan huruf sin, iaitu dengan cara musaytirun. Terima kasih semua. Jangan lupa subscribe.